Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam di bulan yang penuh keberkatan kemuliaan ini dapat sama-sama lagi kita dipanjangkan umur kita untuk berada di dalam ketaatan, mengisi ruang kelapangan waktu dan kesihatan yang masih lagi Allah beri. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat maghfirah dan keampunan, keberkatan daripadanya. Jadi untuk berkati majlis ilmu kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung kembali pada perbahasan kita, iaitu pada kitab Manusia dan Islam. Jadi insya-Allah kita ambil sedikit sambungan pada pertemuan kita yang lepas, iaitu manusia dan ujian Allah. Jadi alhamdulillah petang ini bagaimana dengan kuasa dan kudrat Allah diturunkan hujan. Mungkin tadi ada yang solat istisqa. Dalam Islam ada solat yang disunatkan bila diuji dengan kemarau atau sebagainya. Jadi kita ni diuji dengan jerebu. Jadi kita jangan lihat dengan kacamata ahli alam sekitar. Biasalah musim sekarang orang bakar hutan. Tak kira lah syarikat mana-mana bakar hutan. Bila bakar ada kesan dia. Begitulah. Lepas tu bila tidak ada hujan, terjadilah jerebu. Itu suatu pandangan seorang manusia yang maknanya kalau kita nak sebut tidak ada kaitan keimanannya dengan kekuasaan Allah. Kita kena pergi lagi bahawa semuanya ini ada sebab musababnya. Memanglah bagaimana Allah sebut, mungkin ada kaitan sikit dengan tajuk kita, iaitu ujian Allah. Sebab sesuatu ini Allah beri, sama ada benda itu 3 perkara. Mungkin salah satunya sebab kafarah. Allah nak ampun dosa seseorang itu, dia uji kafarah. Dengan sebab dia buat silap, Allah akan uji dia dengan bentuk bermacam-macam. Dan mungkin yang kedua, iaitu yang kita sebut ibtila, bentuk ujian. Allah nak tinggi darjat seseorang itu, sebagaimana para nabi alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu yang kita dah sebut pada pertemuan kita yang lepas. Nabi-nabi ini yang diuji. Lepas tu dikategorikan pula ada 5 daripada mereka itu mendapat gelaran ulul azmi minar rusul. Sebab apa? Tahap ujiannya terlalu amat berat hingga mendapat 5 orang itu mendapat gelaran. Termasuklah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samalah umat sekarang hinggalah ke hari kiamat. Allah nak tinggikan darjat dengan sebab kesabaran dia, dengan sebab redha dia atas ujian Allah. Dia melihat dari segi kacamata Islam, maka dia akan ditingkatkan darjat keimanannya. Dan yang kita takut yang ketiga ini. Jadi ini juga kita kena ambil suatu sebagai bahan pemikiran kita, iaitu mungkin sesuatu itu Allah beri sebagai bala'u minallah, sebagai bala bencana. Jadi yang kita takut tadilah bagi orang melihat sekadar fenomena alam, ini yang kita takut. Sebab kalau dalam suatu hadis bagaimana disebutkan, hadis Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iza fa'alat ummati khamsata asyrata khaslatan, bila kamu melakukan, umat aku melakukan 15 perkara. Jadi kita tak sebutlah malam ni, antaranya 15 itu banyak. Antaranya bila berleluasanya maksiat. Allah itu berleluasa apa saja, berleluasa, maka di hujung hadis itu halal bihal bala, aku akan halalkan
aku akan arahkan tentera aku yang disebut tadi, tak kira lah, walillahi junudus samawati wal ard. Jadi jerbukah entah apa yang disebutkan ini, sebenarnya ini adalah salah satu daripada tentera Allah. Sebagai apa? Bala'um minallah. Antara yang disebutkan penghujung hadis tadi ialah bagaimana aku akan ubah suasana cuaca ini dengan keadaan yang tak biasanya. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bila turunnya hujan, alhamdulillah pada petang yang mulia ini, mungkin dengan sebab berkat sahabat-sahabat kita yang solat istisqa. Dan yang paling kita ingat ialah sebenarnya, yang paling utama kalau kita ingat, sebenarnya ini berkat doa segala makhluk Allah, iaitu hayawan, tumbuh-tumbuhan, setiap hari mendoakan, ya Allah, inilah nasib kami sekiannya, ditambah lagi dengan munajat kita sebagai seorang hamba. Jadi itulah bagaimana bila turunnya hujan, bagaimana Rasulullah mengajar umatnya, disebutkan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, turunlah kepada kami hujan nafi'an, yang memberi manfaat. Jadi jelas kalau kita lihat bagaimana. Jadi yang nak dikaitkan di sini, kalau tak kiralah bentuk apa saja tadi, kita kena lihat dari segi pengertian yang berbagai. Supaya apa? Supaya kita lebih rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamara. Itu antara bentuk-bentuk ujian Allah. Yang hamba nak ambil ialah wa basyiris sabirin iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iaitu apa dia? Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira bagi mereka apa? Yang sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mereka diuji, mereka akan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kita dah sebut. Jadi inna lillahi ni bukan kereta jenazah saja. Bentuk ujian Allah sunat disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kita dah sebut pertemuan yang lepas. Jadi itulah mungkin nak kaitkan sedikit. Jadi jerbu ini ataupun apa saja yang datang, ini bukan sekadar fenomena alam, ini ada sebab-sebab yang tersendiri. Kalau kita naikkan lagi, sebenarnya zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadinya apa saja sebenarnya apa dia? Dengan sebab tangan-tangan manusia. Jadi itulah kita, alhamdulillah, mungkin tak berapa lama lagi kita mohon dengan keberkatan Rejab yang telah kita tinggal, Syakban yang dah nak habis ini, mudah-mudahan kita akan dapat mencapai Ramadan yang penuh dengan tawaran yang hebat oleh Allah, tawaran mega. Kalau iklan sekarang dah ada sedikit iklan raya lah. Jadi TV Prima, media Prima, dia dah tawarkan, dia kata janjinya tahun ini Ramadan dan Syawal lebih hebat daripada tahun lepas. Itu dalam versi dia. Kita kena jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang hebat bagi diri kita berbanding tahun-tahun lepas. Bayangkan kalau tidak malu dah dekat orang hiburan. Mereka dah buat bagaimana rancangan, dah plan. Kalau raya tu sebulan, daripada 1 Syawal hingga 30, biarlah Ramadan tak bertemu lagi. Sebab kadang-kadang kita, budaya orang kita, orang Melayu ni, tempat kita ni, kita rasa Ramadan berbeza dengan apa dia? Iklan bazar Ramadan. Baru terasa rupanya nak ada Ramadan. Kalau yang hadir ke suatu masjid adalah, tapi kalau yang tak ada suasana dia. Tapi kalau di negara Arab, antara budaya yang boleh kita puji, kita dah terasa bulan Syakban ni dah terasa, ya Allah, sempatkah aku tidak lagi dipanjangkan usia untuk berada di bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan berkat doa yang sering kita baca, mudah-mudahan insya-Allah kita dapat mengejapi 1 bulan yang penuh tawaran mega. Sebagaimana kita rasa rugi, tawaran 1 hari lagi kain corak baru untuk raya, jualan mega 95% potongan. Hamba pun tak tahu macam mana orang berniaga 95%, tak tahu untung berapa. Sedangkan orang berniaga biasa nak untung. Bayangkanlah kalau kita terlepas Ramadan ni rugi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan insya-Allah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sambungan itu sebagai suatu mukadimah kerana tajuk kita ini ujian Allah. Jadi disebutkan di sini bagaimana sebelum daripada ini kita dah baca ayat daripada surah Al-Mulk, iaitu surah yang menjelaskan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, nisbah kepada Maliki Yaumiddin. Bila Allah ini ada kerajaan,
dialah raja bagi hari pembalasan. Al-Malik, raja di hari pembalasan, sebab dia memiliki segala kekuasaan. Tadilah sehebat mana manusia uji dengan jerebu dah habis. Contohnya tadi, sebab apa? Inilah kaedahnya. Jadi apa ayatnya? Disebutkan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya ialah huwallazi, dialah Allah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup. Ini sifat. Maknanya sunnah Allah, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah menjadikan sunnahnya ada hidup, ada mati. Jadi kebetulan semalam seorang staf di tempat di sekolah tempat kerja lah, kebetulan pak mertua dia datang, mungkin seorang yang hebat lah, gugus silatkan wallahu alam. Jadi digerakkan oleh Allah, datang daripada Melaka nak ziarah menantu, sampai pukul 3.30 pagi. Pukul 5 nak kejukan subuh dah tak ada, dengan sihat-sihatnya. Jadi yang hamba nak gambarkan di sini, kita pun bila pergi pagi kerja terkejutlah. Sebab pasal apa? Orang suruh urus jenazah. Jadi alhamdulillah dipermudahkanlah. Cuma mengikut anaknya kita tanya, dia kata tak ada, ayah tidak ada apa-apa penyakit. Jadi yang nak digambarkan di sini, kadang-kadang benda ni kita tak boleh apa? Tak boleh nak ketahui. Sebab apa? Kerana ini adalah kekuasaan Allah. Kadang-kadang orang dalam ICU bertukar, lepas CCU masuk ICU, keluar ICU pergi CCU, buat biasa masuk ICU, CCU tiba-tiba keluar sihat. Sebagaimana kita sebut, yang meninggalnya orang pergi ziarah. Sebab apa? Terkejut jatuh dari atas tangga, ataupun tersepit dalam lift, meninggal. Itu kerja Allah. Kadang-kadang yang sihat meninggal, yang sakit pada adatnya sepatutnya yang sakit itulah yang meninggal. Tapi ini kekuasaan Allah. Yang nak disebutkan di sini bagaimana kalau kita nak kaitkan, Allah sebut, ingat kata Allah bahawa aku menjadikan di sini al-maut wal hayat. Ini sunnah aku. Apa dia? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, sunnah aku mesti ada pasangan dia. Ada mati, ada hidup. Ada siang, ada malam. Ada hujan tadi, ada kemarau. Semua ini Allah jadikan, ingat, ini sebagai tanda kebesarannya. Jadi antara dijadikan hidup dan mati ini apa? Liyabluwakum. Bukan saja-saja aku boring tiba-tiba aku buat benda ni, tidak, kata Allah. Semua yang aku buat untuk hamba aku di atas dunia ini ada hikmah yang tersirat di sebaliknya. Sebab itulah banyak ayat dalam Quran Allah sebut fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar wahai orang yang mempunyai mata hati. Sebab itulah mengikut Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab dia Hikam, dia sebut apa dia? Wa taqsirum mimma tuliba mink. Kadang-kadang kita ini bila banyak buat melakukan maksiat, kemungkaran, dosa kepada Allah, yang ditakuti ialah mata hati kita ditutup oleh Allah. Kalau buta mata tak apa, tapi jangan buta mata hati. Kerana apa? Kesannya terlalu amat bahaya. Sebab itulah hasil daripada itu ada satu ayat yang menyebutkan sesungguhnya mereka ini ialah la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mereka ini tidak buta mata tapi buta mata hati. Jadi di sini kembali kepada sini, ingat, bila kamu ada hidup dan sunnah kamu akan dimatikan, dan yang jelasnya kamu dihidupkan kembali, ingat, sebab apa? Liyabluwakum, untuk diuji dan menzahirkan keadaan kamu. Ayyukum ahsanu amala, kata Allah, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia wahwal azizul ghafur, dan dia maha berkuasa membalas amal kamu lagi amat pengampun kepada orang yang bertaubat. Jadi agenda yang boleh kita isi antara bulan Syaban ini sebelum kita kepada Ramadan ini, inilah antara amalannya apa dia? Kita memohon keampunan Allah di samping amalan kita. Dan kita kena ingat bagaimana disebutkan dalam suatu hadis, mungkin 2-3 hari lepas kita baru melepasi meraikan, ada yang disebut satu malam, malam nisfu Syaban. Di hujung hadis, antara yang diriwayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, setelah
disebutkan semuanya yang berlaku pada malam nisfu Sya'ban itu, maka di hujung hadis itu ada suatu perkataan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tip yang kita perlu pegang khusus nak berada bulan Ramadan nanti. Iaitu apa dia? Di akhir hadis itu bagaimana Aisyah menyebut bagaimana faqalat ya Rasulullah. Aisyah bertanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yadkhulul jannata illa bi rahmatillah ta'ala." Ya Rasulullah, seseorang itu adakah dia tidak akan masuk syurga Allah tanpa rahmatmu, tanpa rahmat Allah, tanpa rahmat Tuhan? Faqala, jawab apa? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yadkhulul jannata illa bi rahmatillahi ta'ala." Ya, tidak ada seorang pun yang akan masuk syurga dengan sekadar amalan yang dia buat tanpa rahmat Allah. Jadi bila macam tu Rasulullah ulang 3 kali, thalathan, diulang 3 kali, maka apa yang dijawab, tanya lagi oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Fakultu wala anta ya Rasulullah." Kamu juga tak mampu masuk syurga, ya Rasulullah, dengan sekadar amalan kamu? Maka Rasulullah menjawab, "Wala ana illa an yataghammadani Allah minhu bi rahmati." Ayat nak disebutkan di sini, hatta aku sendiri tidak akan masuk syurga Allah melainkan dengan apa? Amalan dan rahmat, kasihan belas Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nak disebutkan di sini, yang kita nak disebutkan bagaimana sekalian ulama menyebutkan, kita ini kalau nak sifatkan dengan satu nikmat saja, kalau Allah nak ambil, nak timbang dengan amalan kita, tak memadai. Sebab apa? Ambil nikmat melihat saja, jadi tak mampu kita nak menandingi rahmat Allah. Jadi yang nak disebutkan di sini, yang apa yang kita bincang di sini, ingat, bila kita melakukan amalan khusus di bulan Sya'ban inilah bulan kita memohon rahmat dan kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila tiba Ramadan nanti, malaikat akan berkata, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai orang yang nak kebaikan, aqbil, ahlan, silakan lakukan, perbanyakkan melakukan amalan soleh, mohon rahmat Allah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Orang yang nak buat maksiat, kalau boleh tinggalkanlah urusan dunia, perbanyakkanlah amalan akhirat, aqsir, dahlah memadai. Jadi yang nak dikaitkan di sini, yang kita nak sebutkan di sini ialah bahawa kalau kita kaitkan dengan sifat pengampun Allah Maha menerima taubat, inilah antara tip program yang boleh kita isi sempena Sya'ban ini, supaya aura Ramadan itu boleh kita teruskan isi pada bulan yang akan datang. Okey, seterusnya, kehidupan insan, kata tuan kitab kita ini, atau manusia di dunia ini adalah untuk menerima dan menghadapi ujian Allah. Ini memang fitrahnya. Hidup dengan segala kandungannya, dengan segala keadaan dan suasananya, dengan segala corak dan warnanya, itu adalah ujian Allah. Banyak bentuk ujian, banyak suasana keadaannya. Setiap orang ini akan diuji. Cuma inilah, dengan sebab ujian inilah kadang-kadang orang yang engkar kepada Allah, yang Abah dah selalu sebut juga dulu, iaitu bila dia tidak diuji oleh Allah, apatah lagi dia buat maksiat, dia boleh takabur dengan kawan-kawan dia, ada perasaan ujub, takabur. Cuba lihat, aku jarang-jarang semayang pun, kadang-kadang mungkin setahun sekali, mungkin sebulan sekali, mungkin seminggu sekali, tak pernah sesemua pun sakit. Tapi kamu ahlul masjid, kadang-kadang sesemua asyik-asyik demam, maknanya tak ada kelas langsung. Jadi ada kadang-kadang ungkapan macam ni. Jadi ingat, orang yang mendabik dada mendakwa bahawa dia hebat, tidak diuji dengan Allah, sebenarnya dia bukan hebat, tapi yang Allah beri itu sebenarnya adalah istidraj, suatu bentuk Allah nak tambah kesesatan dia lagi. Jadi kita perlu bersyukur sebenarnya, kadang-kadang bila diuji dengan Allah. Sebab apa? Tandanya bila Allah sayang kepada seorang itu, dia akan uji. Dia nak tinggikan darjat. Okey, jadi kembali kepada sini, banyak sahabat ada suasana keadaannya dengan segala corak ujian Allah. Inilah asas falsafah hidup manusia yang hakiki.
seperti yang dikehendaki oleh Allah Maha Pencipta. Ayat yang umum ini telah dijelaskan secara terperinci oleh Al-Quran dalam ayat-ayat yang lain. Jadi banyak lagi kalau kita nak kaitkan dengan dalam surah Al-Mulk ini, banyak tentang ujian Allah. Bagaimana bila Allah nak uji yang terbaik daripada kalangan hambanya, dia akan beri ujian. Jadi kaedah dunia samalah. Tak kira apa saja, kalau orang tu nak cemerlang, dia banyak tahap pengujian, peperiksaan dia, barulah dikatakan cemerlang. Sama kaedahnya. Sebenarnya manusia ini dia ambil daripada kaedah yang diperkenalkan apa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Okey, seterusnya, segala yang di atas muka bumi adalah hiasan indah untuk menjadi ujian kepada manusia. Zinatul hayatid dunya, zina sebagai suatu perhiasan. Jadi kita kena ingat, Allah tak larang mencari kesenangan dunia, tapi jangan lupa kepada akhirat. Jadi kalau kita baca 2-3 hari lepas bagaimana artis sendiri, ada yang dicetuskan dulu, dikata banyak rancangan-rancangan hiburan sekarang ini melalaikan terutamanya orang Melayu. Tak tahulah apa. Jadi alhamdulillah bagaimana Syekh kita yang menjuarai perujian Al-Quran, Ustaz Anwar. Jadi cuba tengok, orang lawak pun boleh 200,000 emas, entah apa tak tahu. Hadiahnya 500,000, tapi tilawah Al-Quran. Bukan nak bandingkan dari segi itu, cuma yang kita nak sebut, memanglah kaedah dunia ini memang hebat berbanding dengan akhirat. Cuma bukan nak linai dari segi itu, cuma itulah dari segi pandangan. Cuma yang nak disebutkan di sini memang betul. Kadang-kadang yang menyebabkan manusia, umat Islam terutamanya orang kita Melayu lalai sebab apa? Kerana budaya hiburan, yang kita sebut istilah sekarang hedonism. Jadi budaya hiburan inilah kita perlu perhatikan. Dengan sebab hiburanlah seorang itu boleh lalai. Jadi menyebabkan jadi haram, tak kiralah apa saja, kalau melalaikan daripada ingat Allah, dia akan jadi sebagai suatu bala, bukan lagi bentuk yang diterima oleh Allah sebagai suatu bentuk nikmat yang diberi. Okey, disebutkan lagi, pangkat dan kedudukan adalah ujian kepada manusia. Kadang-kadang manusia bila diberi pangkat dan kedudukan, dia dah jadi hilang kawalan. Tak kira lah dengan apa saja. Kalau dulu dengan tidak ada pangkat dan kedudukan, okey, ini banyak berlaku bagaimana dipaparkan dalam Al-Quran, kisah Tha'labah ataupun apa saja dipaparkan. Jadi kalau kita kembali yang hamba sebut tadi, jerebu, dalam Quran ada satu surah, nama dia surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ni ayatnya hanya 59. Ayatnya 59, surah yang ke-44 daripada 114 surah itu. Jadi dalam ayat yang ke-10 itu bagaimana diterangkan bila Allah memulakan firman-Nya dengan Hamim wal kitabil mubin, maka adalah tiba kepada suatu ayat, fartaqib yauma ta'tis sama ubidukhanin mubin, maka tunggulah akan tibanya suatu azab, suatu ujian, satu azab bala bencana daripada langit, bidukhanin mubin, dengan asap kabut yang tebal. Sebab apa? Dalam surah Ad-Dukhan itu kesimpulan yang kita nak sebutkan, iaitu bagaimana masyarakat Arab jahiliyah Quraisy tidak beriman dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mohon doa daripada Allah, diturunkan dengan bentuk ujian bala, iaitu kemarau yang panjang, hingga berlakulah keadaannya yang tak nampak nak lihat, penuh dengan asap, diuji dengan kelaparan. Mereka minta kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mohon dengan berkat kehebatanmu sebagai seorang Nabi Allah, maka mohonlah daripada Allah diturunkan hujan. Maka Allah turunkan hujan. Bila mereka dapat nikmat, mereka kufur kembali. Jadi kisah-kisah yang macam inilah kalau kita nak kaitkan, ingat, kadang-kadang orang tu bila diberi pangkat, kedudukan, dia akan boleh jadi lupa diri. Sebenarnya benda itu ujian, tapi kalau dia dapat memikul amanah, alhamdulillah. Okey, seterusnya, kesenangan dan kekayaan atau kesusahan dan kemiskinan juga adalah ujian kepada manusia. Yang tuan kitab kita sebut tadi,
Ujian ini pelbagai keadaan dan suasana, warna dan corak, kesenangan dan kekayaan, kesusahan juga itu adalah ujian. Bila sabar, naik darjat. Sebaliknya pula, itulah yang ditakuti. Berdasarkan kepada hakikat ini, kata tuan kitab kita ini, maka bahawa Allah adalah penguji, manusia adalah yang diuji. Jadi macam kita ambil lesen, bila masa uji itu, sebelum dapat lesen kena ikut apa semua yang penguji kata lah. Yang GPJ tu kata ikut lah. Tapi bila dah dapat lesen, biasanya kuning pun okey lah. Tapi belum dapat lesen, langgar kuning tak dapat ya. Jadi samalah. Kadang-kadang ada hujah orang mengatakan pasal apa hukum Islam ni tidak adil, sekiannya. Sedangkan dia tahu dia ini hamba Allah. Yang kita buat perumpamaan dulu, adakah logik seorang pekerja komen majikan dia? Bila majikan dia kata masuk sekian, keluar sekian, ini peraturan di tempat kerja ini. Itu pekerja dengan majikan. Ada hak pekerja dia. Ini kita ini apa dia? Kita ini adalah hamba kepada Allah. Bila sebut hamba ni, kategori dia lebih rendah lagi. Kena ikut apa yang penguji nak uji, kita kena ikut. Sebab apa? Mestilah orang yang nak menguji kita itu satu kuasa dinisbahkan kepada Allah. Mestilah ada hikmah yang tersirat. Jadi kembali kepada sini, sebab apa dunia ini adalah medan ujiannya, usia hidupnya adalah tempoh masa menjalani ujian. Sementara segala kandungan hidup ini pula adalah bahan-bahan atau soalan ujiannya. Jadi tuan kitab kita ini umpamakan, contohnya usia kita, umur kita ini adalah ra'sul mal, modal kita untuk berdagang dunia. Sebab apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah, hasilnya kita akan tuai di hari akhirat. Sebab itulah dunia ini, kalau tak kena buat kita kembali kepada istilahnya, dia boleh jadi suatu benda yang hina. Ad-dunya dunuwun wadana, benda yang hina. Sebab apa? Tidak ikut syarat-syarat yang diberi oleh penguji. Jadi sebarang syarat kita kena patuh. Apatah lagi kalau protes, tak bijak langsung. Itu yang kita sebut. Allah sebut dalam hadis kursinya, kalau kamu rasa hebat sangat, kamu carilah tempat yang bukan di bawah bumi aku, bumi yang bukan di bawah jajahan takluk aku. Jadi tidak ada can lah kita kalau nak beri alasan, sebab semua bumi ini adalah milik Allah. Jadi kembali kepada sini, ujiannya, usia adalah tempoh masa menjalani ujian. Dan kita kena ingat, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umat aku Rasulullah sebut baina sittin wa sab'in, antara sittin 60 hingga 70 tahun. Itulah fitrahnya yang biasanya untuk umat akhir zaman. Sementara segala kandungan hidup ini pula, hidup ini adalah bahan-bahan atau soalan ujiannya. Sama ada kita berjaya jawab secara teori amalinya, itu terpulanglah kepada seorang hamba. Sebab itulah yang kita sebut perbahasan kita awal dulu, bagaimana disebutkan semuanya ini Rasulullah dah menjelaskannya melalui hadisnya yang diturunkan melalui Al-Quran. Semakin manusia itu tinggi, mulia dan sempurna, maka semakin besar dan hebat ujiannya. Demikian seterusnya mengikut kedudukan pangkat, ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Jadi kalau kita nisbahkan tempat pun sama, itulah orang kata kalau di Mekah tu ujian dia lain lagi. Sebab apa? Dia tidak letak, kalau syaitan tu jenis ada pangkat, dia tak letak yang biasa-biasa. Dia letak yang mungkin major, captain ke atas. Sebab apa? Nak uji di tempat yang orang memang suatu tumpuan untuk mengerjakan ibadah. Itulah kalau kita dengar bagaimana orang yang ke Mekah, tak kira lah umrah atau apa saja, itu bentuk ujian. Daripada rumah lagi dah diuji, di Kelana Jaya dah diuji, kalau yang hajinya di airport dah diuji, kalau yang umrah apa saja, semuanya bentuk ujian. Jadi itulah kata guru hamba dulu, dia kata yang mungkin kita dah sebut, kalau selipar itu tak nak hilang, kita yakin bacalah Astaghfirullah. Astaghfirullah, aku tinggalkan kepadamu ya Allah. Lebih kurang samalah maksudnya dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi bila kita baca hilang. Rupa-rupanya bila tanya guru sebab apa hilang, dia tanya selipar bawa berapa pasang? 3. Jadi bila bawa 3 tu bermakna tidak yakin. Cuba bawa 1, Astaghfirullah, insya-Allah kot. Masalah bila kot tu lah takutnya
Jadi benda-benda macam ni ujian lah. Cuba lihat bila hilang selipar, terkeluar sikit lah di Mekah, tapi bila tengok Masjidil Haram, Allah, astagfirullah, celaka siapa yang ambil ni? Terkeluar itu di Babus Salam kan. Celaka siapa yang ambil? Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni kita lihat, tak kiralah ujian yang paling kecil ataupun apa saja, semakin nak tinggikan darjat. Kerana kalau kita lihat para Nabi, Nabi Nuh alaihi salam diuji 950 tahun berdakwah. Yang ikut dakwah dia hanya 86 orang mengikut suatu kisah. 86 orang, tidak termasuk isteri dan anaknya. Bahkan orang kata gila. Nuh ni gila sebab apa? Buat kapal atas bukit musim kemarau. Sedangkan Allah dah turunkan wahyu, dia seorang rasul nak uji manusia. Jadi kisah-kisah ini banyak dipaparkan dalam Al-Quran. Itulah antara yang boleh kita isi Ramadan pada tahun ini, ialah bila kita baca Quran. Yang hamba dah sebut juga dulu, ialah kita carilah kalau boleh Quran yang ada terjemahan, bukan tafsir. Tafsir itu mungkin habis tu 4 kali Ramadan jadi kita cari Quran terjemahan, insya-Allah tengok sikit-sikit, mungkin surah Dukhan ke, sebab ayat 59 ayat. Carilah surah-surah yang untuk kita mentalaat. Jadi kembali kepada sini, ujian Allah kepada manusia bukan sekali-kali untuk merendah dan menghina manusia. Sebaliknya ujian Allah pada manusia adalah untuk kesempurnaan manusia itu sendiri. Sebab sifat ujian Allah ini nak beri martabat, nak angkat martabat manusia. Allah tidak menguji manusia di luar kemampuannya. Itulah doa yang selalu kita baca. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, la tuhammilna, jangan kamu bebani kepada kami, uji kami, ma la taqata lana bih, dengan bebanan, dengan ujian, dengan tugas yang kami tidak mampu memikulnya. Doa itu ialah doa yang maksur, diambil daripada ayat Al-Quran. Jadi sebab apa? Kerana Allah tahu memang kamu tak mampu. Sebab itulah mengapa aku ajar kamu, la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi disebutkan di sini Allah menguji manusia demi untuk kesempurnaan manusia itu sendiri dalam taraf kemampuan manusia. Sebab Allah tahu bila dia buat manusia dengan pelbagai rupa, pelbagai bentuk, pelbagai sisi kekuatan dia, jadi dia tahu. Jadi itulah keadaannya. Dan setelah disediakan dengan segala alat kelengkapan pada dirinya, sebab manusia ni diberi segala kelengkapan, apa dia? Yang disebut dengan panca indera. Tak kira lah apa saja. Dan yang kita hebat di sini sebab apa? Kelengkapan yang paling utama sekali, kita diberi akal dan hati. Itulah kehebatan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sebab apa dimuliakan Bani Adam, anak Bani Adam, ialah dengan sebab diberikan semua itu. Okey, seterusnya disebutkan lagi, dan setelah disediakan dengan segala alat kelengkapan pada dirinya, bahkan disediakan dengan panduan-panduan dan petunjuk ilahi yang jelas dan sempurna, sehingga tidak ada hujah yang boleh dijadikan alasan untuk melepaskan diri daripada hakikat ujian Allah. Ini jelas. Sebarang perkara bila Allah nak uji kita sebagai seorang hamba dalam bentuk ibadat apa saja, tak kiralah ibadat fardu atau sunat, semuanya dah diberi cara yang menunjukkannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bila kita nak kaitkan dengan rahmat Allah tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang hebat. Sebab itulah kita perlu rasa bangga diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kerana bawa rahmat. Dan itulah tak salah. Bahkan kita dituntut untuk memperbanyakkan selawat dan salam dengan sebab jasa baginda kepada kita. Hidup dengan ujian Allah itu pada hakikatnya bukanlah hidup tetapi mati. Hidup tanpa ujian Allah. Kalau kita lihat, ini ayat falsafah kan? Pada hakikatnya bukanlah hidup tetapi mati. Kalau orang itu tidak diuji, sebenarnya dia tidak hebat. Seakan-akan dia itu mati dalam kaedah yang lain. Hidup yang kosong dan sia-sia tidak punya nilai dan erti sama sekali. Tanpa ujian bererti segala-galanya adalah sama. Antara putih dan hitam adalah sama. Antara lurus dan bengkok adalah sama. Antara terang dan gelap adalah sama. Antara yang cerdik dan buta adalah sama. Antara yang hidayah dan sesat adalah sama.
antara kebaikan dan kejahatan adalah sama, antara kemuliaan dan kehinaan adalah sama. Ini perumpamaan yang cukup jelas. Sebab yang kita sebut tadi itu lawan dia. Sedangkan kalau kita lihat tak ada beza. Jadi orang yang sebut tak ada beza. Kalau buat amalan pun, kalau belajar ilmu, kalau mendengar, kalau tak amal buat apa, tak ada guna. Lepas tu kalau ini tidak ada apa, buat apa duk bimbangnya Ramadan, tahun depan ada lagi. Jadi ungkapan-ungkapan macam tu suatu ungkapan yang seakan-akan orang tu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat lagi disebutkan di sini, sebab apa? Itulah kesesatan yang tidak ada tolok bandingannya, kesesatan yang amat jelas dan nyata. Kehidupan dunia dan kesejahteraannya tidak akan terbina atas asas falsafah yang sesat ini. Apa dia? Orang yang beranggapan bahawa hidup ini biasalah, kalau setakat macam ni biasalah, fenomena alam ini biasalah terjadi, sakit. Sebab apa? Ini adalah orang kata apa? Law of nature. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Jadi kena ingat, ungkapan-ungkapan macam inilah ungkapan yang kalau salah kita sebut, kalau kita meyakini, boleh menyebabkan kita tergelincir akidah. Sebab itulah yang kita sebut, yang aku sebut tadi, kita mesti melihat semua ini dengan kacamata Islam. Jadi kebetulan 2-3 hari lepas seorang hamba Allah, dia tanya, dia kata, "Ustaz, apa pandangan penafsiran saya Adam?" Ini mungkin pernah dengar Adam, alif dan mim. Kerana bagi pandangan saya, alif itu Allah, dal itu dalam, mim itu Muhammad. Ini yang sesat bukan yang nak ceritanya, bukan nak ajar yang sesat ni. Tapi ada orang tanya, umumnya satu bentuk ajaran daripada Syiah Ismailiyah Batiniah, Syiah yang paling sesat. Ini untuk maklumat kita lah, Syiah ni ada 22 firaq. Yang paling sesat sekali ialah Batiniah. Rupa-rupanya bila hangpa selidiki, orang ni adalah pengikut ajaran Taslim. Mungkin pernah dengar dulu Muhammad Matahari, Kampung Seronok Bayang Lepas, Pulau Pinang. Rupanya ada lagi Saki-Baki. Sebab apa? Dia menterjemahkan, mentafsirkan, biasalah yang kita dengar lah orang kata apa? Ilmu hakikat. Tak tahulah hakikat kemakrifat apa saja. Mim ha mim da, mim itu kepala, ha itu dada. Jadi dia terjemahkan alif dan mim. Allah dalam Muhammad. Dia kata, "Ustaz, kita ini, diri zahir kita ini," dia mula nak marilah. Jadi yang apa nak sebutnya, kalau orang mentafsirkan benda itu bersalahan dengan syariat, kalau dia mentafsirkan ada maksud dari segi batinnya, itu adalah ajaran daripada dulu sampai sekarang, itulah penafsirannya. Mungkin dia ubah versi saja, tapi yang kita herannya, ada orang boleh ikut. Ajaran tu jugalah yang ada orang jenis kata apa? Solat tidak ada rukun qauli dan fi'li, solat hanya ada rukun qalbi. Semayang pakai niat. Sebab apa? Solat batin. Bila solat batin itulah dia bawa kepada pernikahan batin. Pernikahan ni rukunnya ada 5. Suami, isteri, akad, saksi, wali. Dia kata tak payah yang 3 tu menyusahkan. Sebab apa? Islam ni mudah. Ada dalil dia. Islam ni mudah. Dia kata perlunya ada suami isteri saja. Siapa yang menikahkan? Guru dia. Siapa yang jadi wali? Guru dia. Jadi rupa-rupanya inilah yang kalau kita bila nak sebut sesat tadi. Jadi benda sesat ni, ingat yang apa dah sebut juga dulu. Sebab orang kita menilai seseorang itu betul dengan lihat kehebatan seseorang itu. Itu bukan menjamin kebenaran ajarannya. Kerana nak tahu sesat atau tidak, kalau menggugurkan satu syariat saja, hukumnya jelas. Itu adalah suatu kesesatan yang nyata. Jadi yang tempat kita ni banyak bentuk-bentuk macam itulah. Orang kata apa? Bentuk batin. Boleh ditafsirkan. Tak kira lah. Daripada dulu sampai bila-bila, itulah ciri-ciri kesesatannya. Itu nak kaitkan sedikit tadi. Okey, seterusnya, hidup sebagai ujian Allah bukanlah falsafah kemanusiaan yang direka-reka dan diada-adakan oleh daya akal manusia, tetapi ia adalah hakikat daripada Maha Pencipta yang menjadi teras dan asas pemikiran
kepada kehidupan manusia demi untuk mencapai kesempurnaan hidupnya. Jadi ingat, benda ni bukan rekaan manusia, bukan rekaan Rasulullah SAW. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Bila nak uji hamba-Nya, Allah akan uji dengan perkara yang sebegini. Jadi itulah mengapa dalam setiap langkah, setiap amalan kita dalam Islam ini dah jelas caranya. Semua ibadah, tak kira apa saja, dah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itulah kita sebut antara asas kesempurnaan Islam sebagai suatu cara hidup ialah tidak ada satu pun kaedah ataupun apa cara yang tidak ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah kita kembali kepada perbahasan kita dulu, iaitu asas kepada semua ini dah tak dapat tidak ialah kembali kepada kita mencari ilmu. Jadi itulah untuk tajuk kita. Jadi insya-Allah kita lihat sedikit di sini, iaitu bagaimana yang disebutkan tajuk kita sedikitnya kita ambil di awalnya, agama dan Islam. Jadi sebenarnya yang abang nak ambil sedikit 2-3 perenggan yang awal ini, sebenarnya asal agama ini apa dia, kata tuan kitab kita ini, bahawasanya agama atau kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa yang pertama sekali terdapat di dunia ini ialah pemberitahuan dan peraturan yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wahyu itu diperkuatkan dengan pelantikan putera Nabi Adam bernama Sahih menjadi Nabi. Jadi fakta ini jelas. Bagaimana yang selalu kita sebut, jumlah Nabi lebih ramai daripada jumlah Rasul. Mengikut maksud satu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, jumlah Nabi ialah 124,000, Rasul adalah 313. Daripada 313 itu 25 yang wajib diketahui sebab diceritakan dalam Al-Quran kisah. Jadi itulah yang bos sebut juga dulu. Kalau tak percaya, cuba test anak kita. Tapi kita kena ada skema jawapan dia lah. Jangan bila test tak ada jawapan, nanti cucu soal kita pula bala. Kalau dia kata cucu dia jenis cerdik, cuba tak orang kira sudah kita tak cukup 25. Sebab anak kita sekarang dia hafal sebab ada nasyid jadi hamba selalu sebut dekat anak-anak kita, cuba kira, dia boleh sebut daripada Adam berakhir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermula daripada Nabi Adam lagi sebenarnya yang tajuk kita ini kita nak bincang. Islam ini telah ada semenjak daripada Nabi Adam. Bukan bermula fasa Islam ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sedikit lagi. Agama Allah yang disesuaikan dengan jumlah manusia dan kebudayaan pada ketika itu memang diikuti dan dipatuhi oleh ibu Hawa dan sebahagian besar daripada anak cucunya. Agama diturunkan Allah kepada manusia untuk membimbing mereka kepada jalan yang benar supaya mereka mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Inilah falsafah Fatihah yang kita selalu baca, ihdinas siratal mustaqim. Apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim, yang disebutkan minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dan ghairil maghdubi alaihim. Jadi Allah ni jelas, dia sebut jalan yang betul, dia beri panduan dan orang yang menunjuk cara, dan dia sebut juga di sebaliknya kalau sebalik daripada ini itu adalah jalan yang sesat. Jadi mengapa tuan kitab kita ini mulakan mukaddimah tajuk kita ini dengan mempercayai Allah yang Maha Esa selaku pencipta alam semesta dan mematuhi segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Inilah yang kita sebut juga dulu. Apa maksud takwa? Maksud takwa ialah mematuhi segala suruhan Allah dan menjauhi segala larangannya. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, itu adalah sebenarnya maksud kepada takwa. Jadi baki lagi, bila kita lihat semua ini sebenarnya jelas. Itulah mengapa dalam Quran itu dia sebut benda yang haram. Sebab apa rahsianya? Kerana benda yang haram itu sedikit berbanding dengan benda yang halal. Sebab kalau nak letak yang halal, tak jadilah ayat Quran itu 6236. Sebab itulah dia sebut yang haram saja. Kalau dalam surah Al-Ma'idah itu disebut apa? Lahmul khinzir.
Lepas tu wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan naqihah. Binatang yang tidak disembelih, yang jatuh mati kerana ditanduk, itu je. Selain daripada itu, ahlan wa sahlan. Cuma itulah mengapa Islam ni cukup indah. Disebutkan adab cara-cara sembelihan, rukun sembelihan pula. Sebab apa? Kerana Allah beri semua ini adalah suatu keluasan ilmu baginya, kerana dia tahu bila dia buat manusia, dia tahu dia beri semua panduan itu dengan lidah Rasul yang diutuskan. Jadi kesimpulan untuk kita malam ini, apa yang perlu kita lihat ialah yang pertama tadi, bentuk ujian ini kita kena setkan dengan 3 pengertian. Sama ada kafarah, kita terima baik, ya Allah, aku redha sebab apa? Kamu nak hapuskan dosa kesalahan aku. Puasa yang kita nak hadapi yang wajib nanti, kalau 12 bulan ini Allah pilih 1 bulan saja, bulan yang mulia, diberi syarat-syarat tertentu. Sebenarnya as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Sebab apa? Dia nak menghapuskan dosa kita. Dan kembali kepada tadi ujian, ingat, 1 kafarah. Yang kedua ialah ibtila. Bila kita baik sangka dengan Allah, sebab apa? Sebagai suatu ujian, Allah nak tinggi tahap martabat kita. Dia uji bila kita redha, bila kita sabar. Dan yang kita takut ialah dengan bala bencana Allah. Jadi kalau bala, itulah mengapa diajar dalam banyak doa kita perlu mohon kadang-kadang daripada bala bencana Allah. Kerana untuk umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ada seseorang melakukan kezaliman secara berleluasa, apatah lagi di khalayak ramai, maka kalau tidak ada keadaannya amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan halla bihal bala, Allah akan turunkan bala bencana. Ini yang kita takut, iaitu bala bencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan malam ni diturunkan hujan sebagai hujan tadi, sayyiban nafi'ah, memberi nafaat. Sebab di sebaliknya pula Allah ajar, bila hujan tu lebat boleh bawa mudarat, diajar pula dengan satu doa yang lain, Allahumma hawalaina, ila akhir doa. Jadi mudah-mudahan insya-Allah hujan yang diturunkan Allah malam ini menjadi suatu manfaat kepada diri kita, dengan suatu bentuk ujian. Alhamdulillah kita redha, akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah. Dan yang terakhir tadi, semuanya ini sebenarnya adalah Allah nak muliakan kita sebagai anak Adam yang diberi akal dan hati. Jadi gunakanlah semua ini, kerana seseorang itu tidak akan sesat sekiranya dia tidak buta mata hati. Jadi itulah sekadar untuk malam ni. Mudah-mudahan adalah untuk sedikit untuk menjadi bahan renungan kita. Dan insya-Allah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dipanjangkan usia kita, diberi kesihatan dan kelapangan waktu untuk kita merebut anugerah Allah yang ditawarkan dengan penuh ganjaran mega dia pada Ramadan Al-Mubarak nanti, insya-Allah. Sebab kita tak tahu adakah masih kita sempat untuk diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang tersebut, geran kita ini dipegang oleh Allah. Cuma kita saja rasa hebat. Sebab bila Tuhan dia nak tarik, bila-bila masa. Cuma yang apa kita miliki ini, kita rasa yang kita, tapi rupa-rupanya itu adalah hak milik sementara. Jadi itulah untuk malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri keampunan dan maghfirah, dan kita mendapat rahmat daripada apa yang kita bincang untuk bahan renungan kita pada malam yang mulia ini. Jadilah untuk sekadar malam ni, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل عند انتهاء آجالنا
قول لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله